Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa kita sekali lagi dalam kelas pengajian Am bersama Cikgu Zalina Basir. So, dalam kelas kali ini kita akan sama-sama belajar ulang kaji alih bentuk komunikasi semester 3. Okey. So, dalam kelas kita kali ini, seperti biasa kita kena pastikan bahawa di hujung kelas kita nanti, semua pelajar sepatutnya akan boleh membuat perhitungan, pengiraan dan penakkulan. Okey, di mana dalam kelas kita kali ini nanti, semua pelajar, cikgu haraplah dapat mengenal pasti pola apa dalam soalan tu, bagaimana cara nak menganalisa data dalam soalan yang diberi dalam jadual dan soalan, dan juga bagaimana untuk menulis jawapan yang baik dalam mengikut perenggan-perenggan jawapan seperti format yang sepatutnya, mengikut format STPM. Okey? Okey, so hari ini kita akan belajar ulang kaji pola luar biasa. Okey, jadi pola luar biasa ni dia memang luar biasalah, tak samalah dengan pola yang sebelum ni, tak sama dengan pola perubahan, pola perbandingan, pola umum. Okey, dia berbeza sedikit. So bila berbeza tu maknanya dari segi kata kuncinya juga pelbagai. Okey, cumanya dekat sini cikgu catatkan kata kunci yang biasa kita jumpa ataupun yang pernah keluar dalam soalan SPM. Contohnya, kat sini dia minta sumbangan. So, apa sumbangan? Maksudnya sumbangan tu spesifik, luar biasa. Jadi, dalam kategori luar biasa lah sebab dia spesifik, dia nak tu sahaja. Ataupun, statistik ni juga bergantung kepada soalan. Macam mana bentuk soalan yang diberikan nanti. Okey, jadi seperti yang cikgu tuliskan kat situ, okey, bentuk soalan yang berbeza dari pola-pola di atas, pola perubahan, pola perbandingan dan pola umum. Pola luar biasa ni bentuk soalannya sedikit berbeza. Okey, nanti kita tengok bentuk soalannya macam mana dan pelajar perlu faham betul-betul kehendak soalan tu. Okey, dari segi analisa datanya boleh ada pola perubahan dan pola perbandingan. Okey, kita kena rujuk dulu dalam soalan tu. Dia pelbagai lah. Kadang-kadang kena tulis dua-dua, kadang-kadang tulis pola perubahan, perbandingan, kadang-kadang analisa tu kita kalau soalan tu minta sumbangan, kita tak tahu kan. Jadi kita boleh lihat dari segi perubahan dan perbandingan. Okey, tapi apa-apa pun nanti kita lihat macam mana cara kita nak tulis jawapan berdasarkan kepada kehendak soalan. Tetapi kat sini cikgu nak jelaskan bahawa kata kunci yang spesifik untuk pola luar biasa tak ada. Okey? Okey. Okey, ini contoh. Contoh soalan pola luar biasa. Okey, di mana kat sini cikgu ambil daripada ini ialah soalan daripada contoh soalan daripada soalan SPM yang lepas. Okey, di mana soalan ini arahannya ialah huraikan sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia dari tahun 2010 hingga tahun 2000 dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Okey, di mana kehendak soalan ni dia hanya minta sumbangan Malaysia sahaja. Walaupun dekat dalam jadual tu ada banyak data berkaitan dengan negara-negara lain, tetapi hanya minta sumbangan Malaysia sahaja. Okey, jadi soalan berbentuk seperti ini kita kategorikan sebagai pola luar biasa. Berbeza dengan pola-pola yang lain. Okey, sama juga dengan soalan ni. Okey, cumanya dekat sini bezanya ialah dalam yang ini format berasingan kan. Okey, jadi ada dua kehendak soalan lah. Ada dua kehendak soalan. Satu dia minta sumbangan, satu lagi dia minta faktor. Jadi 2 tambah 2. So hari ini kita akan cuba bincangkan soalan ini. Okey, soalan ini juga soalan STPM. So, kalau pelajar lihat jadualnya, soalannya sedikit berbeza berbanding soalan pola perubahan, perbandingan dan juga pola umum.
Okey, jadi tanpa membuang masa, mari kita sama-sama cuba selesaikan soalan tadi. Okey, jadi kita gunakan langkah yang pertama, kita mulakan dengan membaca soalan dan kemudian kita akan kenal pasti kehendak soalan daripada dengan mencari kata kunci. Okey, kita baca sama-sama ya. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk di negara-negara ASEAN terpilih pada tahun 2012. Huraikan juga masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi. So, daripada sini, kita dapati bahawa kata kunci ataupun kehendak soalan daripada ayat yang pertama tu, huraikan jumlah pengguna internet. Okey. Jadi kat sini tak ada kata kunci yang spesifik, tak ada pun kata kunci untuk pola perubahan, pola perbandingan, untuk pola umum pun tak ada, tak jelas kat sini. Okey? Jadi kat sini kita nampak dia minta huraikan jumlah pengguna internet. Bermakna kita perlu merujuk kepada dalam jadual, kita perlu rujuk kepada kat sinilah jumlah pengguna, jumlah penduduk, jumlah pengguna, bilangan pengguna internet kat sini. Ini jumlah penduduk secara keseluruhan. Ini ialah bilangan pengguna internet. Jadi kita perlu rujuk daripada jadual untuk dapatkan data. Sesuai dengan kehendak soalannya, jumlah pengguna internet. Okey, jadi inilah ciri-ciri pola luar biasa di mana kita kena cari data ikut kehendak soalan tu. Macam tadi kan sumbangan Malaysia, kena cari data berkaitan dengan sumbangan Malaysia. Yang ini pula kita perlu cari data berkaitan dengan jumlah pengguna. Spesifik, kehendak soalannya spesifik. Kena cari jumlah pengguna. Okey. Okey, satu lagi kehendak soalan yang lain ialah huraikan juga masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknologi maklumat. So dekat sini ada dua kehendak soalan lah. Maka format jawapannya ialah 2 tambah 2. Okey, di mana kehendak soalan yang pertama, pola jumlah pengguna internet, dan kehendak soalan yang kedua, huraikan masalah yang dihadapi oleh Malaysia, dan maklumat yang ketiga yang kita dapat dalam soalan pada tahun. Okey, mana tahu nanti kita nak jawab ikut pola perbandingan kan. Okey, so kita nampak kat sini ada pada tahun. Alright. Okey, jadi bila kita dah tahu, kita dah faham kehendak soalan dan kita dah lihat jadual, maka kita terus sahaja tulis. Pastikan pelajar terus tulis seperti rancang penulisan jawapan tu. Tulis je kat tepi soalan tu. Okey, contoh macam ni. Tulis je kat tepi soalan ni, pelajar tulis intro, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 dan rumusan. Terus tulis kat tepi soalan tu. Okey, sebab ini adalah perancangan kita. Lepas kita baca soalan, kita dah faham kehendak soalan. Okey, kita rancang. Okey, kehendak soalan ni pola luar biasa. Bermakna kita perlu cari apa kehendak soalan ni, jumlah. So kita tulis jumlah. Okey, ada tak kehendak soalan lain selain daripada jumlah dari segi analisa data? Tak ada. Dia cuma minta jumlah saja dan data pun kita cuma boleh dapatkan untuk jumlah sahaja. So, kita boleh tulis satu je lah dalam perenggan jawapan kita. Perenggan 1 saja. Perenggan 2 bermakna perenggan 2, 3 dan 4 kita akan carikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Malaysia. Terus tulis dekat kertas soalan pelajar tu. Okey? Jadi bila kita terus tulis macam tu, kita dah rancang dan kita tahu apa kita nak buat lepas ni. Tak ada, maknanya kita tak adalah buang masa untuk terlebih cari data atau sebagainya. Okey, jadi ini contoh yang cikgu tunjukkan. Okey, intro ni ialah pengenalan. Pengenalan ataupun pendahuluan. Intro. Okey,
pendahuluan. Rumusan tu ialah rumusan. Kesimpulan, biasa kalau kesimpulan dalam esei, ringkas 2 ayat saja. Tapi kalau rumusan ni, dia lebih panjang sikit berbanding kesimpulan. Jadi cikgu tulis rumusan, cikgu tak tulis kesimpulan lah dekat bawah ni. Okey, jadi intro samalah seperti pendahuluan. Okey, jadi kat sini apa yang kita nak rancang dalam jawapan kita? Perenggan 1, kita nak carikan pola jumlah pengguna internet, di mana dekat sini tahunnya ada 1 sahaja. Maka kita akan membuat perbandingan secara menegak lah. Kita tak boleh buat pola perubahan. So kita akan menganalisa data pada jadual pengguna internet tu secara menegak. Dan kita gunakan kaedah pola perbandingan. Okey. Sebab tak boleh buat pola perubahan sebab tempohnya 1 je. Dan datanya cuma ada 1. Jadi kita cuma boleh buat perbandingan. Okey, dan kemudian perenggan 2, 3 dan 4 kita akan carikan analisa pengetahuan berkaitan dengan masalah yang Malaysia hadapi berkaitan dengan ICT. Alright. Baik, langkah seterusnya kita akan cuba fahamkan jadual dan kita akan analisa jadual kita mengikut kehendak soalan. Jom kita cuba analisa jadual kita ya. Okey, tadi kita dah baca soalan dan kita dah kenal pasti kehendak soalan. So, kehendak soalannya dekat sini ialah huraikan jumlah pengguna internet. Okey, jadi kita nak cari jumlah pengguna internet. Kita nak cari jumlah sebenar. Kita bukan nak cari peratusnya. Jadi bila kita lihat dekat dalam jadual ni, maklumat yang diberi dekat dalam jadual, okey, kita ada nama negara. And then dalam yang tengah ni ialah bilangan pengguna internet bagi setiap 100 penduduk. Apa maksudnya kat sini? Okey, kat sini bermakna ialah nilai peratus. Samalah maksudnya dengan peratus. Bilangan pengguna internet bagi setiap 100 penduduk. 100 penduduk tu maksudnya 100 lah. Jadi nombor yang diberikan dekat sini, kat dalam data kat sini, nombor yang diberikan ni ialah dalam nilai peratus sebenarnya. Okay, and then dalam ruangan yang terakhir ni pula ialah jumlah penduduk. Okay, jumlah penduduk dalam negara tu. Jadi sekarang, bagaimana cara kita nak kenal pasti apakah yang mana satu jawapan? Jadi dekat dalam soalan tadi kita dah tahu dia minta kita carikan jumlah pengguna. Dia nak cari jumlah pengguna. Data yang kita ada ialah bilangan peratus pengguna. Dan kita juga ada jumlah keseluruhan penduduk. Okey, ini bilangan peratus pengguna. Peratus pengguna dan yang ini pula ialah jumlah keseluruhan penduduk. Jadi daripada data ni bolehlah kita carikan jumlah pengguna yang sebenar. Okey, bagaimana cara untuk kita dapatkan jumlah pengguna sebenar? Darabkan 6.5 0.8 tu kita darabkan dengan jumlah penduduk, kita dapat berapa? And then 1.1 kita darabkan dengan jumlah penduduk, kita dapat berapa? 26.5 kita darabkan dengan jumlah penduduk, kita dapat berapa? And then Vietnam juga kita darabkan dengan jumlah penduduk, kita dapat berapa? Okey? Jadi cikgu padam sikit yang ni. Ni nanti kita kirakan. Okey? Jom cikgu kita kirakan sama-sama. Mari kita kira sama-sama bagaimana nak dapatkan data. Okey, sekejap. Okey, kat sini tadi kita nak kira 65.8 darab 29239. 0.9 tu bermakna 1000. Tapi kat sini cikgu nak kirakan nilai sebenar dia. 1000 tu cikgu ialah nilai sebenarnya ialah 9,000 macam tu. Okey, ingat 1000 tu ada 3 tempat kosong daripada belakang nombor tu kan. 1, 2, 3. Jadi cikgu tuliskan nilai sebenar dia jadi 29,239,900. Okey. Jadi kita kirakan. Lepas tu kita bahagikan dengan 100. Sebab nak kira peratus kan. Okey. Daripada peratus tu tadi. So nilai dia dekat sini ialah Malaysia. Nilainya ialah apa tadi? 19 kan? 19,239.
854. Okey, seterusnya kita nak cari pula Myanmar 1.1 darab 52797300 bahagi 100. Ini cikgu guna kaedah yang sebenarnya boleh je nak darabkan dengan peratus tapi cikgu gunakan kaedah ni. Okey, so kita dapat 580770. 0.3. Okey, seterusnya kita kirakan pula Thailand 2. So kita dah dapatkan semua maklumat. So kat sini barulah kita boleh tahu jumlah pengguna internet yang sebenar daripada jumlah penduduk di negara ASEAN. Jadi barulah kita boleh kenal pasti negara mana yang paling tinggi dan negara mana yang paling rendah. Cikgu padam ni. Okey, so sekarang kita nak kenal pastilah yang paling tinggi daripada data ni. Kalau kita lihat kat sini, yang paling tinggi daripada data ni ialah kita lihat Malaysia 19. Myanmar yang paling sikit ni Myanmar ni 5, 8, cuma ada 7, 6 angka sahaja. And then Thailand 17, rendah sikit daripada Malaysia. Tetapi Vietnam tinggi, paling tinggi. 35, 864, 35 juta. Okey. Malaysia 19 juta, Thailand 17 juta dan Myanmar 580,000, yang paling sedikit lah. So kat sini kita dapati bahawa Vietnam yang paling tinggi dan Myanmar yang paling rendah. Okey, jadi sebelum kita teruskan, cikgu nak tunjukkan dekat pelajar supaya pelajar hati-hati. Okey, dekat sini datanya ialah 1000. Kan, 1000 orang. Bermakna nombor yang diberikan dekat dalam jadual ni adalah nombor yang telah direngkaskan. Okey, contoh kat sini dia beri nombor yang telah direngkaskan. Dia beri kat sini 29239.9. Okey, bukan bermakna jumlah penduduk tu cuma ada 29,000 saja, tidak. Okay, tetapi nombor ni telah direngkaskan. Kalau kita buang perkataan 1000 tu, dia akan jadi 29239,900. 1000 ni sebenarnya datang dari yang kat belakang ni. Ingat 1000 kan 3 angka, 1000. 1000 kan macam ni kan? Tak nampak pula. 1000 kan macam ni, 100. So 3 yang angka belakang ni, inilah dia 3 angka belakang tu. 1000. Jadi dia nak ringkaskan. So dia tulislah titik macam ni, titik 9. Okey, kalau kita nak keluarkan nombor tu yang sebenar, dia jadi macam ni. Dia jadilah seperti ini. 329239900. Itu dia nombor sebenar. Jadi perlu ditukarkan dahulu kepada nombor dia yang sebenar, barulah kita boleh darabkan dengan nilai peratus dan kemudian kita dapatkan nilai sebenarnya. Okey. Daripada pengiraan kita tadi, dapatlah kita kenal pasti bahawa Vietnam mempunyai jumlah penduduk yang paling tinggi menggunakan internet, manakala Myanmar mempunyai jumlah penduduk yang paling rendah pengguna internetnya. Okey, berdasarkan kepada pengiraan yang telah kita buat daripada data yang diberikan di dalam jadual. Okey, dekat sini kita tak ubah apa-apa data. Kita hanya menggunakan sahaja data yang diberikan untuk kita tentukan. Untuk kita tentukan negara mana yang paling tinggi dan yang paling rendah. Itu sahaja. Okey, sebab tadi cikgu dah cakap
kita tak boleh ubah apa-apa data yang diberikan. Memang kita tak ubah, tetapi kita hanya kirakan nilai sebenar untuk kita tentukan siapakah negara manakah yang paling tinggi dan yang paling rendah. Itu saja. Jadi cikgu harap pelajar tidak kelirulah. Tadi cikgu cakap kita tak boleh nak ubah apa-apa data. Memang kita tak ubah apa-apa. Kita hanya kirakan maklumat ini untuk kita tentukan sahaja negara yang paling tinggi, yang paling rendah. Itu sahaja. Okey. Seterusnya, bila kita dah buat pengiraan, dah kita tentukan, maka bolehlah kita tulis kat sini. Yang paling tinggi tadi Vietnam dan yang paling rendah ialah Myanmar. Okey. Seterusnya kita akan cuba pula selesaikan analisa pengetahuan. So dekat sini analisa pengetahuan dia minta huraikan ataupun cuba kita carikan apakah masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT ni. Apa masalah Malaysia yang Malaysia hadapi daripada sejak mula kita nak Malaysia ceburi penggunaan teknologi ICT ni sehinggalah sekarang. Okey, apa antara masalah yang dah ditempuhi tapi masih lagi wujud masalah tu, apa dia? Okey. Jadi antaranya masalahnya yang ialah kos perbelanjaan yang tinggi. Jadi Malaysia kerajaan tak mampu nak berikan kemudahan internet ke seluruh negara sebab Malaysia ni bentuk muka buminya yang berbeza-beza dan juga kalau nak bekalkan kemudahan internet tu ke seluruh negara memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi. Okey, seterusnya apa lagi masalah? Masalah yang kedua ialah masalah capaian internet yang tidak menyeluruh tadi. Macam cikgu cakap bentuk muka bumi yang berbeza-beza. Okey, ada yang tanah rata, ada yang berbukit, ada yang gunung. Okey, ada penduduk pula duduk dekat macam-macam tempat kan. Okey, jadi sukar untuk kerajaan sediakan kemudahan ataupun bekalan internet yang secukupnya. Itu masalahnya lah. Sukar tu ialah masalah. Okey. Dan yang ketiga ialah kadar celik komputer penduduk yang rendah. Bermakna walaupun kerajaan dah sediakan mata pelajaran ataupun subjek khas berkaitan dengan komputer dekat sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, kerajaan dah sediakan bekalan komputer dekat sekolah, dekat IPT, dan juga kerajaan dah berikan bantuan penggunaan komputer, tetapi masih lagi ramai penduduk dalam negara yang tidak cekap dari segi penggunaan komputer ni. Jadi bila tak pandai guna komputer, maka kuranglah kemahiran dari segi penggunaan ICT tu kurang. Okey. Jadi itulah antara masalah-masalah yang dihadapi oleh kerajaan untuk memajukan ICT ni dalam negara. Okey. Jadi bila kita dah dapat maklumat ini, kita dah dapat kumpulkan. So, bolehlah kita teruskan dengan menulis jawapan kita mengikut format. Okey, so jom kita tulis jawapan kita. Okey, kita mulakan dengan perenggan yang pertama, jawapan untuk perenggan yang pertama. Okey, jadi sekarang kita akan sama-sama cuba selesaikan kita akan sama-sama tulis jawapan kita mengikut kehendak soalan. Okey, tadi kehendak soalan ialah huraikan jumlah pengguna internet. Jadi kita akan gunakan ayat dalam kehendak soalan tu, kita masukkan kat dalam ayat idea kita supaya dia menepatilah kehendak soalan. Jadi kat sini cara tulis dia seperti ini. Jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk di negara-negara ASEAN terpilih pada tahun 2012 yang paling ramai ialah pengguna dari negara Vietnam dan yang paling sedikit ialah pengguna internet dari Myanmar. Okey, jadi kita dah tulis
kita dah tulis semua ayat idea. So kita nak kenal pasti, nak semak balik betul tak ayat idea kita ni. So kita gunakan kaedah formula yang cikgu dah berikan ini, iaitu IPTN. Okay, I untuk isu, P untuk pola, T untuk tempoh dan N untuk negara. Jadi, isu ada tak? Ada isu kat situ, iaitu jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk di negara ASEAN terpilih. Itu isu. Okey, kat mana kita nak dapatkan isu ni? Kita ambil je daripada kehendak soalan tu, kemudian kita masukkan dekat dalam ayat idea kita. Kenapa? Tujuannya supaya tidak lari daripada kehendak soalan. Boleh faham. Okey? Seterusnya, P. P ialah pola. So, kat sini kita ada pola. Dekat mana polanya? Iaitu perkataan paling ramai dan paling sedikit. Itu ialah pola lah. Pola perbandingan kan. Yang menunjukkan bahawa kita ni menjawab soalan ni dengan menggunakan kaedah pola perbandingan. T. Tempoh. Ada tak tempoh? Ada pada tahun 2012. And then N iaitu nama negara. Kita ada negara Vietnam dan Myanmar. So dah lengkap IPTN ini, maka ayat idea kita dah sempurna. Bolehlah kita teruskan dengan menulis huraian pula. Okey, ini ialah ayat huraian yang dicadangkan. Jadi kita cara tulis dia macam ni lah. Contohlah cikgu bagi. Sebagai bukti, bagi negara Vietnam seramai 35,864,341 orang pengguna internet, atau 39.5 pengguna internet bagi setiap 100 penduduk daripada jumlah keseluruhan penduduknya, iaitu 90,797,300 orang. Jadi kat sini data tadi kita ambil 3 ni yang kita dah kirakan tadi, kita masukkan. Okay, and then data yang diberikan juga kita masukkan. Ini nilai peratus tadi dan juga ini jumlah penduduk yang sebenar juga kita masukkan. Kenapa kena ambil semua ni? Sebab kita ni sedang menjawab dengan menggunakan kaedah pola perbandingan. Jadi dalam pola perbandingan perlu ada nilai peratus. Ni peratus ni, tadi peratus lah. And then perlu juga ada jumlah keseluruhan. Okay, jadi perlu masukkan data ini ke dalam ayat huraian data kita supaya kita boleh fahamlah macam mana boleh dapat nombor ni. Kita dapat daripada peratus ni. Peratus ni macam mana boleh dapat? Kita dapat daripada nilai penduduk ni tadi, nilai jumlah keseluruhan penduduk. Okey? Jadi sama juga dengan Myanmar. Manakala bagi negara Myanmar pula didapati seramai 580,773 orang pengguna internet, atau seramai 1.1 pengguna internet bagi setiap 100 penduduk daripada jumlah penduduknya, iaitu 52,797,300 orang. Okey? Jadi dekat sini kita tuliskan data yang telah kita gunakan tadi. So kat sini cikgu nak ingatkan, kalau pola perbandingan, pelajar kena pastikan susunan ayatnya macam ikut contoh yang cikgu bagi ni. Ikut je contoh yang cikgu bagi ni. Lepas tu tukarlah nama negara, tukar data, tukar isunya. Tapi susunan tu sama. Mulakan dengan nama negara, kemudian masukkan data dia, kemudian masukkan nilai peratusnya, kemudian masukkan jumlah keseluruhannya. Okey, unit jangan tinggal. Okey, cumanya dekat sini, kenapa cikgu tak tukar perkataan setiap per 100 penduduk ni? Sebab kita ikut kehendak soalan. Kehendak soalan dia tak tulis peratus kan? Dalam jadual tu dia tak tulis peratus. So kita ikutlah daripada maklumat dalam jadual tu. Jangan tukarlah. Okey. So kat sini kita semak balik. Kat sini untuk huraian data kita semak balik. Nilai mutlak. NM nilai mutlak. And then peratus and then JK. NM peratus JK. Ingat yang itu. Maka pelajar insyaAllah tak akan silap lah. Kalau pelajar masukkan semua maklumat tu dalam setiap
negara ni. Untuk Vietnam pelajar masukkan, untuk Myanmar juga pelajar masukkan. So kalau ada 3 perkara ni, NM, nilai mutlak, peratus dan JK, maka sempurnalah pelajar punya huraian data. Okey, so bila dah yakin ayat idea dan huraian data tidak dah lengkap, beginilah bentuk jawapan pelajar dalam satu perenggan. Perenggan yang pertama tu selepas pendahuluan, ini cara bentuk jawapan pelajar tu. Kita gabungkan, dia akan jadi seperti ini. Boleh nampak yang atas ni ialah ayat idea dan yang bawah ni ialah huraian data. Okey, yang ini AD, yang bawah ni HD. Huraian data. Okey, seterusnya analisa pengetahuan. Tadi kita dah bincangkan. Okey, analisa pengetahuan, masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi ialah kadar celik komputer penduduk yang rendah. Okey, so dalam huraian tu pelajar bolehlah cerita. Contohnya kat sini cikgu berikan contoh, kadar celik komputer dalam kalangan penduduk Malaysia masih lagi rendah, terutamanya di kawasan luar bandar. Okey, kerana kurang pendedahan dalam pendidikan komputer di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah di luar bandar. Okey, kalau pelajar nak masukkan maklumat lain, nak bagi contoh, boleh, tak ada masalah. Okey, ini cikgu bagi contoh saja macam mana nak tulis huraian dia. Okey, sama juga seterusnya, perenggan yang ketiga, masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi ialah masalah capaian internet yang tidak menyeluruh. Okey, di mana huraiannya, capaian internet tidak menyeluruh terutama di kawasan luar bandar dan masih terdapat gangguan capaian internet. Okey, gangguan tu maksudnya ada tapi putus-putus kan, macam isu yang baru-baru ni semasa PDPR, ada yang pelajar yang perlu panjat pokok untuk dapatkan capaian, ada pelajar yang perlu bergerak keluar daripada rumah ke bandar untuk dapatkan capaian internet dan sebagainya. Okey, itu yang dimaksudkan dengan gangguan capaian internet. Okey, bolehlah tuliskan contoh macam tu dekat dalam jawapan. Okey, seterusnya perenggan yang keempat, masalah yang dapat oleh Malaysia dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi ialah kos perbelanjaan yang tinggi. Okey, dari segi huraian. Huraiannya pula pelaburan yang besar dalam menyediakan rangkaian jalur lebar dan peruntukan kos juga tinggi untuk membina dan membangunkan infrastruktur terutama di kawasan luar bandar. Okey, kalau pelajar nak bagikan contoh pun boleh. Okey, so ini contoh jawapan. So bila pelajar dah siap semua jawapan tu, nak tulis dalam perenggan, inilah contohnya. Atas ni ialah pendahuluan. Okey, cikgu tulis intro lah, pendek sikit. Okey, kemudian ini analisa data. Okey, dan diikuti dengan analisa pengetahuan. Okey, berikutnya ni cikgu buat untuk perenggan 2 je lah. Samalah sampai perenggan yang ke-3 dan ke-4 nanti. Okey. Okey, kat sini cikgu nak tunjukkan rumusan. Rumusan penting sebab rumusan ada 2 markah. 2 markah untuk rumusan. Jadi penting juga, sama juga. Pentingnya seperti mana analisa data dan analisa pengetahuan tadi. Jadi cikgu nak tunjukkan dekat sini. Okey. Jadi cikgu bacakan, ini cadangan lah bagaimana nak tulis rumusan untuk soalan ini. Okey, kesimpulannya, analisa data menunjukkan jumlah penduduk di negara Vietnam paling ramai menggunakan internet berbanding Malaysia dan negara ASEAN yang lain. Manakala negara Myanmar paling sedikit pengguna internetnya. Ini menunjukkan Malaysia perlu mengambil langkah lebih agresif agar kemudahan internet dapat dicapai dan digunakan di setiap kawasan dalam negara. Trend ini sekaligus mampu menjadikan sosial budaya lebih berkembang maju dan seterusnya kesejahteraan rakyat berubah kepada lebih baik. Okey, kat sini cikgu nak highlightkan pelajar boleh dapatkan maklumat daripada analisa data tadi. Jadi ayat pertama cikgu cadangkan pelajar dapatkan maklumat daripada analisa tadi. Apa yang pelajar dapat tu pelajar ulas, masukkan balik dekat dalam kesimpulan. Okey, ni ambil daripada analisa data. Kemudian ayat yang kedua, pelajar kaitkan dengan Malaysia. Sebab tadi kan masalah yang dia dapat oleh Malaysia kan. Jadi pelajar kaitkan itu, masukkan dekat dalam ayat yang kedua.
Okay, and then yang ketiga, kesimpulan lah. Harapan ke, langkah-langkah ke, kebaikan ke, kesan ke, pelajar boleh masukkan dekat ayat yang ketiga. Okay, ini cadangan cikgu lah. Bagaimana nak tulis rumusan supaya kita boleh dapat markah 2 markah tu. Kaitkan dengan analisa data dan analisa pengetahuan yang pelajar dah bincangkan dalam soalan tadi. Masukkan dekat dalam huraian dalam rumusan. Mengikut cadangan yang cikgu berikan ni lah. Tapi kalau nak buat cara lain pun tak ada masalah. Cikgu bagi cadangan sahaja. Okey, so bila dah selesai semua, beginilah rupa jawapan pelajar. Ada pendahuluan, perenggan pertama, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 dan rumusan. Okey. So cikgu harap cikgu dapat bantu pelajar untuk selesaikan soalan bagi pola luar biasa ni. Cumanya pola luar biasa ni dari satu soalan ke satu soalan kaedah selesaikannya tak sama. Dia bergantung kepada soalan. Tapi untuk soalan kali ni, cikgu harap pelajar dapat banyak maklumat lah. Di mana macam mana nak dapatkan data. Daripada nak kira data tadi kan, ingat tak? Daripada 1000 orang tu, untuk kira kita kena jangan letak titik perpuluhan tapi kita kena tuliskan nilai yang sebenar tu. And then apa lagi? Nak tentukan yang tertinggi yang terendah, kita kirakan dulu nilai sebenarnya, lepas tu baru kita tentukan nilai tertinggi terendah. Okey, itu tips lah. Dan sebab apa kita kena kira nilai sebenar tadi? Sebab kat dalam soalan tu diminta jumlah pengguna. Kan? Sedangkan kat dalam jadual dia berikan peratus dan jumlah penduduk. Jadi sebab tu kita kena kirakan jumlah pengguna. Jadi antara sebab lah kenapa kita perlu kirakan data tu. Memang dari asalnya kita tak boleh ubah data tu, tapi disebabkan kita nak dapatkan jumlah pengguna, maka kita kena buat pengiraan tambahan untuk tentukan sahaja. Untuk tentukan siapa paling tinggi, siapa paling rendah. Okey, jadi cikgu harap cikgu dapat bantu pelajar dan video ini dapat membantu pelajar dapat idea bagaimana nak selesaikan soalan-soalan berkaitan dengan pola luar biasa. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi.